Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, pada minggu ni saya diberikan sedikit ruang untuk saya membuatkan sedikit perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada anak muda. Kerana minggu ni saya dapat satu soalan daripada satu kenalan saya yang merupakan seorang anak muda. Beliau bertanya kepada saya macam mana kita adab kita terhadap guru-guru kita. Ini adalah satu topik yang bagi saya sangat penting, kerana bila kita tengok ruang akhbar ataupun media sosial sekarang ni, kebanyakannya anak-anak muda sekarang ni banyak yang bijak-bijak pandai, yang belajar pun sampai ke luar negara dan sebagainya, tapi ada masalah dari segi adab. Kita banyak tengok di sosial media, di surat khabar, ramai orang berilmu tapi mereka tidak mementingkan adab sebagai penuntut ilmu. Tapi jarang sekali kita tengok guru berputus asa dalam memberikan didikan yang terbaik kepada mereka. So dia contradict. Kita tengok guru ni dia tak henti-henti nak mengajar, tapi kita tengok banyak juga pelajar-pelajar kita yang tidak mengambil berat dalam isu ini. Kita sebagai Islam yang beragama Islam, malah bukan agama Islam saja, malah semua agama mengajar kita supaya menghormati guru sebagaimana kita menghormati ibu bapa kita sendiri. Guru ni adalah umpama ibu bapa kita ketika di sekolah ataupun di tempat-tempat menuntut ilmu. Kerana ilmu yang dituntut dengan adab yang dipelihara adalah ilmu yang di dalamnya penuh dengan keberkatan. Itulah yang kita harus kejar. Kerana ilmu yang tiada keberkatan merupakan satu ujian buat anda sebenarnya. Kalau anda biasa dengan pesan Imam Malik radhiyallahu, beliau pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa bukan sahaja ilmu penting dalam kehidupan manusia, tetapi adab juga adalah sangat penting dalam proses kita menuntut ilmu. So, ilmu bersama adab pastinya akan memberikan lebih keberkatan dalam hidup seseorang. So, antara perkara-perkara yang kita boleh amalkan, adab terhadap guru yang boleh kita buat adalah dengan budaya yang paling mudah. Nombor satu, yang paling basic sekali adalah dengan memberikan salam kepada guru kita. Selain dapat mewujudkan sikap hormat menghormati antara murid dan guru, salam juga merupakan salah satu sunnah baginda Rasulullah SAW untuk merapatkan lagi hubungan persaudaraan. Selain pada itu, ketika guru-guru kita sedang menyampaikan ilmu, sedang mengajar di hadapan kelas, kita sebagai pelajar harus memberikan perhatian sepenuhnya. So, elakkan berbual-bual tentang perkara yang tidak berkaitan pun dengan pelajaran tu. Ataupun sementara guru tengah mengajar, kita sibuk main handphone, tengok pada handphone dan sebagainya. Sikap-sikap inilah yang menyebabkan kita mungkin tidak dapat memahami ataupun mungkin tertinggal isi-isi penting yang sedang disampaikan oleh guru kita. So, elakkan membantah teguran dan nasihat yang diberikan oleh guru kita ni. Sikap ini seolah-olah melawan kata-kata tau. Bila kita membantah, dia nampak sangat kita ni macam seorang yang sangat degil, suka melawan. Pastinya setiap teguran yang diberikan oleh guru tu pada kita ataupun nasihat membawa kebaikan kepada kita semua. Take it positively. Jangan melawan. Anggaplah semua itu satu mesej yang baik untuk kita. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, haruslah bersyukur kerana at least ada orang yang nak menasihatkan kita. Setengah orang tu orang tak ambil kisah pun. Itu kita kena bersyukur. So, namun begitu, guru-guru pun merupakan insan yang biasa, yang tidak sempurna.
Ada yang kadang-kadang yang perlu ditegur dalam proses pengajarannya, bukan maksud ayat yang seeloknya bukan ditegur, tapi diberi komen untuk penambahbaikan dari segi cara dia mengajar, supaya dia boleh improvise cara dia yang lebih, menjadikan satu cara yang lebih efektif. Dan pelajar-pelajar boleh menyalurkannya dengan menggunakan medium yang betul. Saya elakkan menggunakan social media sebagai tempat untuk menulis dan bagi menghina dan mengecam guru-guru sekiranya tidak bersetuju dengan caranya. Kerana perkara ini bukan sahaja tidak memberikan sebarang faedah dan kebaikan, namun dia boleh dianggap seperti mengumpat, mengaibkan ataupun memburukkan guru-guru kita tersebut. Sudah pasti bila terjadinya perkara sedemikian, keberkatan dalam menuntut ilmu tu pun mungkin akan hilang. Mungkin juga keberkatan itu kita tidak sedari pada ketika itu, namun kesannya akan dirasai pada masa yang akan datang. Selain daripada itu juga, kita digalakkan mendoakan guru-guru kita. Sentiasa doakan yang baik-baik. InsyaAllah, saya ingin mengajak semua yang sedang menonton ni, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bersama-sama kita mendoakan agar guru-guru kita sentiasa dilimpahikan rahmat dan kesejahteraan yang sentiasa. Guru-guru ni dia boleh jadi guru-guru sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, ataupun guru-guru ni pun boleh menjadi orang-orang yang kita jumpa dalam proses kehidupan kita ni. Dia boleh jadi seseorang yang kita jumpa di dalam LRT sebagai contoh. Dia boleh jadi seseorang yang kita jumpa dalam masa 5 minit. Dia boleh jadi guru kita. Dia boleh jadi seseorang yang kita dah kenal beberapa puluh-puluh tahun. Dia menjadi guru kita. So, guru ni adalah sangat subjektif. Ia merupakan lain orang lain gurunya, lain orang lain bahagiannya. Tapi apa yang penting, kita menghormati guru-guru kita ni. Kita mempunyai adab supaya kita menghormati mereka, supaya kita boleh mendapatkan keberkatan ilmu yang disampaikan tu. Guru kita pula, dia tidak kisah dari segi umur. Maksudnya mungkin ada guru kita yang lebih muda daripada kita, and kebanyakannya of course guru-guru terdiri daripada orang-orang yang lebih berumur daripada kita. Tapi apa-apa pun kita mendoakan kepada mereka supaya mereka sentiasa dilimpahi rahmat dan kesejahteraan sentiasa. Kerana ilmu yang disampaikan daripada mereka kepada kita merupakan ilmu daripada Allah SWT. Dan peliharalah adab antara kita dengan guru-guru dalam mencari keberkatan ketika menuntut ilmu. Bagi guru-guru pula, janganlah berhenti untuk mendoakan kejayaan pelajar-pelajar anda. InsyaAllah saya doakan kita semua diberkati, kita semua mempunyai adab yang sangat tinggi, dan insyaAllah semua ilmu yang kita pelajari diberkati Allah SWT. Terima kasih kerana menonton video saya pada minggu ni. InsyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.